السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita masih lagi diberi keizinan oleh Allah untuk datang ke Masjid Al-Kausar bagi meneruskan tugas kita sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan ataupun kuliah kita Sirah Nabawiyah pada bab bahagian yang ketiga, iaitu muka surat 65. Ada lagi riwayat lain tapi tuan-tuan boleh baca dulu. Tengok malam ni pada bahagian ketiga sejak fasa kenabian hinggalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum daripada tu, mohon maaf kerana dua minggu saya tidak dapat hadir kerana telah mengikuti rombongan ke Brunei, Darussalam Brunei sana, ke negara Brunei, dan dapat melihat keadaan negara Brunei. Dan alhamdulillah beberapa perkara yang boleh dikongsikan mungkin di hadapan saya ni ada yang sudah banyak kali sudah sampai kali sudah. Jadi di sana apa yang menarik tuan-tuan, masjid-masjidnya semua ada aircon. Masjid Al-Kausar ni kalau nak buat aircon kena tutup lubang banyak betul. Tapi di sana tuan-tuan, sehingga kan surau-surau di stesen minyak pun dia pasang aircon. Dia beri keutamaan, maksudnya dia menghormati. Kalau masuk dia masjid di sana macam tak mau keluar. Begitulah. Jadi di Al-Kausar kita ni pun tidak panas, jadi tak masalah kan. Jangan pula kita malas kerana tak ada aircon, tak sama macam di sana. Dan yang agak menarik tuan-tuan, diceritakan oleh kawan saya di sana, hari Jumaat 2 jam untuk perniagaan. Tak kira waktu perniagaan tu orang perempuan yang menjual atau kalau lelaki memang ditangkap terus. Yang perempuan pun tutup tempoh 2 jam untuk memberi penghormatan untuk salat Jumaat. Kita kalau boleh buat begitu kan, alangkah bagus. Ini berjual lagi sana, pusing-pusing kan. Jadi kita fikirlah, kita tengok yang baik kita ikut. Dan bangunan-bangunan di sana tuan-tuan tak boleh tinggi daripada menara masjid. Inilah satu penghormatan kepada Islam. Dan saya rasa InsyaAllah tuan-tuan, sebagaimana ayat yang saya selalu baca, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk satu kampung, satu daerah, satu negara beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i. Itulah yang kita dapatkan tuan-tuan. Yang penting di antara ulama dan umarat ni biasa gandeng. Ulama ni orang yang alim, orang yang tahu bidang agama,
umarah, para pemimpin. Dia segading, insya-Allah dapat mewujudkan satu negara baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu sedikit sebanyak. Dan sebelum daripada itu juga, sekarang ini bulan Syaban, bulan ayam. Jadi ayam kena potong banyak. Ya, bulan kenduri. Semalam ada, malam ni ada, malam besok ada. Kenapa juga? Bulan Syaban, ayam memang tak senang duduk lah. Bulan yang mana banyak akan diadakan kenduri-kenduri yang dipanggil, biasa famous dipanggil apa? Kenduri arwah. Kenduri arwah itulah suatu benda yang kita muhasabah bersama, ya. Kadang-kadang ada juga dia telah upgrade, bukan dia panggil kenduri arwah, kenduri nak sambut Ramadan. Apa pun tuan-tuan, kalau boleh, kalau kenduri arwah, cuba kita fikirkan kesian arwah-arwah. Setahun sekali saja dia ingat. Bila tiba bulan Syaban, barulah bising-bising untuk diadakan majlis-majlis kenduri. Kenapa tidak dibuat bulan-bulan lain selain daripada bulan Syaban? Okey. Bagi sesetengah pihak, saya tak nak sebut apa nama kumpulan tersebut, mereka mengatakan apa ini bid'ah. Okey, kita menghormati pendapat mereka. Tetapi di sana kita tengok juga tuan-tuan, dalam masyarakat kita sekarang, kalaulah kita nak tentang habis-habisan. Sebab itu tuan-tuan, bila saya kembali daripada Muslim, di kampung pertentangan, yang pondok ni semua dikutip, kubur pun diambil, yang baca talqin, yang solat hajat, kenduri tahlil semua. Yang balik dari Pakistan semua ditolak. Yang balik dari Mesir, dalam dilema. Yang balik dari Madinah lain lagi punya pemahaman berlaku. Jadi tuan-tuan di sini, bagi saya lah, ini pendapat saya secara peribadi, nak buat tak jadi masalah. Tetapi di sana jangan sampai kita ambil harta anak yatim untuk buat kenduri tersebut. Jelas ya, jangan sampai kita ambil harta anak yatim, sebab itu benda bukan syariat, tidak pun. Jadi benda itu pun terdapat khilaf, macam-macam pendapat. Apapun tuan-tuan, saya tahu orang di tahun ni kaya-kaya, berduit kan, nak buat teruskan. Kita niat pahala memberi makan kepada orang itu sedekah, diniatkan kepada pahalanya kepada si mati arwah sekian-sekian. Tetapi di sana jangan pula kita menambah benda-benda yang pelik-pelik, yang terutama perlukah saya sebut, yang tambah pelik-pelik tu, tuan-tuan faham tak kan? Yang macam kesukaan si mati dilekak, lepas tu ditilang. Sampai ada satu rumah saya pergi tu, saya kata angkat dan tilang ni sebab penuh orang sampai melimpah di luar. Tak boleh ustaz, balik dia malam ni, mau duduk ditilang. Jadi tolong ya, inilah yang kita nak banteras, kita nak memandai-mandai benda-benda yang pokok tambah, inilah yang perlu kita banteras. Nak buat benda tu teruskan, dan kita anggap kalau tak ada duit ataupun kalau tak buat pun tak jadi masalah. Yang jadi masalahnya yang adat itu mengatasi ibadat. Boleh faham? Adat mengatasi ibadat. Sedangkan kita tak ada duit sampai berhutang untuk mengadakan majlis kenduri tahlil pada bulan Syaban. Malam ni saya pun ada jemputan di Dahwa tu, kena hadir juga. InsyaAllah sedikit sebanyak kita akan sebut benda ini. Mudah-mudahan dari masa ke semasa tuan-tuan dia ada perubahan, ya. Jangan tahun ke tahun beginilah, ya. Masih malas pula dia datang, masjid malas datang, tapi bising untuk mengadakan kenduri pada bulan Syaban. Jadi fikirkan bersama, mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan. Kita hadir malam kita mengikuti kuliah fiqh, kuliah sirah, kuliah tauhid, kuliah tafsir dan sebagainya. Kalau boleh sedikit demi sedikit dia ada perubahan pada diri kita, dan kita boleh membawa perubahan, teguran kepada masyarakat yang mengamalkan benda-benda yang menambah-nambah pandai-pandai dalam soal agama. InsyaAllah ya. Okey. Kita masuk pada malam ini pada muka surat yang ke-65 tuan-tuan. Beberapa tahapan dakwah Islamiyah dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Pada pertemuan 2 minggu lepas kita sudah bincang berkaitan dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita sudah bincang beberapa ibrah ataupun pengajaran di sebalik penurunan wahyu pertama pun sudah bincang, tetapi belum habis lagi. Mungkin tuan-tuan boleh baca sendirilah sebab lewat sudah setengah tahun tapi baru di sini, banyak konten. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ini tengok pada muka surat 65. Kita nak tengok Nabi apabila menerima turunnya wahyu pertama kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Nabi pun memulakan dakwah. Dan fasa ataupun peringkat dakwah Nabi ini tuan-tuan disebut dalam buku ini terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, dakwah secara rahsia, dakwah secara takut-takut, tidak secara jahri, tidak secara terang-terang. Kerana di sana ada beberapa hikmah yang dibincangkan. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan dengan menggunakan lisan tanpa berlakunya peperangan. Ini berlangsung sampailah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi orang-orang yang menyerang dan memulai peperangan atau kejahatan. Tahap ini berlangsung sampai tahun perdamaian, iaitu berlakunya perjanjian Hudaibiyah. InsyaAllah kita akan urai satu persatu nanti. Tahap yang keempat, dakwah secara terang-terangan dengan memerangi setiap orang yang menghalangi jalan dakwah atau menghalangi orang yang masuk Islam setelah masa dakwah dan pemberitahuan dari kaum musyrik yang anti agama atau penyembah berhala. Pada tahap inilah syariat Islam dan hukum jihad dalam Islam mencapai tahap kemapanan. Siapa tahu kemapanan yang apa? Orang-orang Bugis tahu sudah kan? Mapan apa tuan? Kemapanan. Tahu tak? Yang akhir tu, pada tahap inilah syariat Islam dan hukum jihad dalam Islam mencapai tahap kemapanan. Siapa boleh bantu? Mapan tu apa? Mantap. Mantap. Mantap kan? Okey. Jadi tahap yang keempat, cuma dia mempunyai marahidud dakwah, peringkat-peringkat dakwah tuan-tuan. Dia ada strategi ya. Kita nak menyebarkan dakwah Islam ni, kalau sembrono, kalau kita main hentam, saya rasa akan menimbulkan masalah. Jadi di sini kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit sebanyak kita boleh tengok apakah strategi-strategi, peringkat-peringkat, marhalah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan samalah dalam suasana sekarang, zaman sekarang tuan-tuan, kita tengok. Tak semestinya kita nak ambil step by step macam Nabi, tetapi kita lebih tahu masyarakat kita berada dalam masyarakat yang bagaimana. Kita nak terjun untuk menyampaikan dakwah, kita lebih kenal siapa orang ini dan macam mana nak masuk dengan dia. Tetapi yang paling penting tuan-tuan, kita kena ingat dengan cara yang bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah kepada jalan Tuhan kamu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah dan memberi peringatan dengan cara baik. Contoh, maafkan saya kalau ada yang tersinggung. Contohlah, orang-orang yang suka dia sambung nyawa kan, dia panggil alat sambung nyawa benda tu. Okey tuan-tuan, kalau boleh kita guna pendekatan yang macam mana? Saya cuba di sekolah tu tuan-tuan, terutama di kalangan ustaz. Sebab kalau di kalangan ustaz pun hisap benda tu, susah kita kan. Sebab dia akan sadar, kau diamlah, kalau ustaz ni pun hisap, aku dengan dia. Ini masalah. Sebab tuan-tuan, dialog diakhiratkan ataupun yang disebut dalam Al-Quran kan, maksudnya dia akan disebut dalam kitab Tambihul Mughafilin. Kalau kita buat kebaikan mengharapkan ganjaran atau pujian daripada seseorang, okey, di akhirat Allah Taala akan
itu idhabu ila alladhina kuntum turaun, pergi kepada orang yang kamu buat sesuatu kebaikan di dunia dulu, kamu mengharapkan sesuatu daripada dia. Yang ini sama juga. Maksudnya kalau kita sadar orang-orang yang Allah Ta'ala beri kelebihan ataupun sedikit ilmu pengetahuan, tetapi dia salah guna ataupun mencari hujah-hujah untuk membolehkan, ini kenapa tuan-tuan? Sebab saya cukup anti untuk ni kan. Jadi kita cuba banteras, mudah-mudahan kita menjadi umat yang betul-betul menjaga, tidak melakukan benda-benda yang faham lah ya, termasuk syarbut tufan. Okey, dakwah yang pertama disebut di sini, antara hikmah dakwah secara sembunyi tuan-tuan, yang ada 6 di sini. Dakwah sirriyah dalam bahasa Arab, iaitu secara sembunyi-sembunyi di peringkat keluarga terdekat dulu. Nabi menyampaikan di peringkat keluarga terdekat, dan orang yang mula-mula sekali isteri dia, iaitu Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah orang yang pertama di kalangan muslimat yang membenarkan dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, disebut di sini antara hikmahnya ialah perlunya dakwah secara sulit. Tahapan pertama kerana persiapan dan pendidikan secara umum. Kaum muslimin ditekankan untuk memperkuat kemampuan diri sendiri terlebih dahulu dalam berbagai aspek kehidupan. Di peringkat awal, kalaulah Nabi secara lantang confirm dia dah tahu daripada sebelum Nabi diutuskan, dia selalu diejek, dia selalu dipermainkan. Apatah lagi bila Nabi menyampaikan ajaran Islam confirm. Kalau sebut Tuan Guru mantan Menteri Besar Kelantan, dia sebut di sini, dia kata benda yang ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini 100% bercanggah dengan amalan jahiliah pada masa tersebut. Confirm dia orang akan atur, dia panggil apa, satu penentangan besar-besaran. Kalaulah Nabi tidak menggunakan strategi dakwah sirriyah secara sembunyi, confirm tidak akan berhasil ataupun akan ditentang dan tidak membuat aman. Nabi tak boleh untuk menyebarkan dakwah. Confirm dia akan dituduh gila ataupun akan diblok ataupun dihalang terus untuk nak menyampaikan dakwah. Itu yang pertama. Yang kedua, antara hikmah dakwah dilakukan secara sirriyah lantaran jumlah kaum muslimin masih sedikit pada masa tersebut. Oleh itu, fokus yang dilakukan ialah untuk memperbanyakkan jumlah kaum muslimin terlebih dahulu. Yang ketiga, dakwah secara sirriyah juga lebih mendekati hati masyarakat kaum Quraisy yang terkenal memiliki harga diri dan izzah yang cukup disegani dibandingkan kabilah-kabilah masyarakat lain pada masa tersebut. Dia ada 6 tuan-tuan antara hikmah dakwah secara sirriyah. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan dengan menggunakan lisan tanpa berlakunya perang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin." Serulah apa yang diajar, apa yang disuruh, dan hendaklah kamu berpaling daripada puak-puak yang jahil. Pedulilah, persetankan mereka, teruskan jalan ataupun sebarkan dakwah Islam. Wa'rid 'anil jahilin, dan berpaling, jangan peduli apakah tentangan-tentangan. Dan di sana Nabi berdepan dengan puak-puak mulhid, puak-puak yang nyata, yang jelas anti ataupun mereka confirm sebati dengan ajaran nenek moyang mereka. Mereka menolak 100% dan Nabi membanteras dengan cara terang-terangan. Okey, ini secara formal tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok pada muka surat ni, barulah disebut uraiannya satu persatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut perintah Allah dengan mengajak manusia untuk menyembah Allah semata-mata dan meninggalkan
penyembahan berhala. Tetapi dakwah Nabi dilakukan secara rahsia untuk menghindari tindakan buruk kaum Quraisy yang fanatik ni ta'assub, yang terlalu fanatik, kan? Terlalu ta'assub dengan ajaran nenek moyang mereka. Nabi SAW tidak menampakkan dakwah di majlis-majlis umum orang-orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang yang memiliki hubungan kerabat atau kenal baik sebelumnya. Okey, kita kan contohlah kita dapat maklumat-maklumat baru, kita dapat ilmu-ilmu baru. Contoh ilmu-ilmu yang agak sensitif. Contoh soal-soal apa tu? Penutupan aurat. Sebab ramai lagi yang masih tidak faham betul cara tutup aurat. Mereka hanya faham bila di sekolah tutup aurat, di rumah tak faham. Bila orang datang biasa-biasa saja, tak dipeduli. Padahal benda itu sama juga hukum dia tak berubah, haram tetap haram, ya. Tapi kalau kita guna pendekatan, batas-batas aurat macam mana nak tutup, gunalah bil hikmah. Kalau tak pandai, bergaduh kita, betul tak? Bergaduh kita. Jadi Nabi ini tuan-tuan, dia guna yang terdekat dulu, kenalan-kenalan rapat, yang dia tahu sudah background orang ini boleh didekati dan Nabi boleh sampaikan dakwah ataupun ajaran Islam kepada mereka. Orang yang pertama sekali masuk Islam ialah Khadijah binti Khuwailid di kalangan muslimah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harithah. Ini pun panjang cerita tuan-tuan. Zaid sehingga Nabi menggelarkan Zaid bin Muhammad, sehingga turunnya ayat ma kana Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini adalah dibahas dalam masalah anak angkat dan sebagainya. Kita pinkan kepada kita. Sekarang banyak melakukan, contohlah dia kahwin, lama kahwin tak dapat anak. Lepas tu ada yang orang-orang di luar sana, dia pandai proses keluar anak tak pandai jaga. Pandai proses keluar anak tak pandai jaga, jadi dibagi kepada orang-orang. Tetapi berlaku di sana dipinkan kepada bapa. Itu apa tu yang ambil bapa angkat. Ini tak boleh tuan-tuan, ya. Ini pun Allah Taala tegur direct. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Maka tetapi kamu adalah Rasulullah dan penyudah segala nabi. Ini kisah panjang berkaitan dengan anak angkat Zaid bin Harithah. Abu Bakar bin Abi Quhafah, Uthman bin Affan bin Abi Quhafah itu terus dibuang apabila ia selalu membenarkan apa yang diajar oleh Nabi. Macam dalam kisah Isra dan Mi'raj yang kita bahas pada 2 minggu lepas, di sanalah Nabi menggelarkan Abu Bakar As-Siddiq kerana dia selalu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman bin Affan, Zubair bin Awwan, Abdul Rahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lainnya. Tuan-tuan, dalam tempoh 3 tahun dakwah Nabi itu, beberapa hanya kalau silap saya disebut di sini secara di 36 orang. 36 orang, Ali bin Abi Thalib, Zubair, Talha, Aqam, Abdullah bin Mas'ud. Ada sebut di sini sehinggalah yang 36, Ubaidah bin Harith. Mereka ini bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara rahsia. Apabila salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah, ia pergi ke lorong-lorong di Mekah secara bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Susahnya tuan-tuan nak mengamalkan ajaran Islam di kita. Kita ni bukan main senang, tapi masih banyak alasan untuk tidak hadir. Betul tak? Kalau tak ramai sini, ramai ni. Tunggulah bulan Ramadan ni, confirm ramai. Kenapa ya? Orang kita dia jumpa masjid bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan dia jumpa masjid, bulan lain tak ada. Itu tak betul lah, kan? Itu tak betul. Kalau boleh kita menjadikan masjid ini rumah kedua. Selalu saya sebut, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kalau nak jadi orang berjaya di dunia dan di akhirat, jangan hanya
hangat-hangat bulan Ramadan saja dia datang, habis bulan Ramadan sayonara, bye-bye, depan jumpa kita. Belum pasti tuan-tuan, ya. Sekarang tempo kita masih ada lagi 2 minggu. Mungkin di depan saya atau mungkin saya. Tak payah action lah, betul tak? Tak payah action. Jadi justru itu kita doa banyak-banyak. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan ini satu pertemuan lagi kan, satu kuliah lagi, mana kita akan break untuk laluan kepada Ramadan al-Mubarak. Sekarang banyak. Sekarang zaman WhatsApp. Sebar banyak betul. Kadang-kadang nak baca pun tak sempat. Kan? Sekarang ini yang saya tertarik awal-awal lagi. Sila ubah. Kalau sebelum ini bulan Ramadan pesta makanan, cuba ubah tahun ini pesta ibadah. Boleh ke agak? Boleh kan? Dekatlah dengan ini. Aku dulu awal-awal lagi pun dah set di jimat ini. Jangan tak payah. Kita ala kadarnya. Ala kadar, tak perlu berlebih-lebih. Kita jadikan tukar yang pesta makanan kepada pesta ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Mereka bertemu dengan Nabi secara rahsia apabila salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan ibadah, pergi ke lorong-lorong di Mekah secara bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Kerana apa tuan-tuan? Apabila diketahui, mereka akan diseksa, mereka akan diperlakukan macam-macam. Nabi pernah diselimut dengan apa tu? Kulit unta. Dibalik dengan najis. Ada tak kita ni nak datang masjid kena lempar dengan tai? Ada? Kita kena lempar tai? Yang kita langgar tai itu lain cerita kan? Banyak ke tai anjing di siring-siring jalan tu. Itu kita punya tak pandai, tak berhati-hati. Tak ada, saya rasa kita tak ada. Sekarang apa tu, jihad kita lawan hawa nafsu kita. Jihad melawan hawa nafsu. Kerana hawa nafsu kita lah yang selalu ajak benda-benda ke arah yang tidak baik. Kita sekarang jihad kita itu bukan lagi jihad kita berdepan dengan musuh-musuh Islam yang kata apa, yang menentang dengan apa cara sekali. Ini cerita lain yang musuh-musuh di peringkat macam Yahudi itu cerita lain. Maksud saya di peringkat kita kecil-kecilan. Di peringkat kita ada tak kita nak datang masjid, kita dilarang ataupun kita diintai oleh puak-puak lain? Saya rasa tak ada lah. Tak ada di tahun ni. Alhamdulillah kita bebas. Kita aja yang malas nak datang. Ya. Ketiga orang-orang yang menganut Islam, lebih dari 30 lelaki dan wanita, Rasulullah memilih salah sebuah rumah, yaitu rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, sebagai tempat untuk mengadakan pembinaan dan pengajaran. Dakwah pada tahap ini menghasilkan sekitar 40 lelaki dan wanita yang telah memeluk Islam. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir, kaum budak dan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan. Ini pun seronok untuk kita bincang. Dia sebut di sini peringkat awal dakwah Nabi ini, yang ikut dakwah Nabi ini bukan di kalangan orang kaya, bukan di kalangan orang-orang berada, tetapi di kalangan orang fakir, budak, kaum budak dan orang-orang yang tidak memiliki kedudukan. Tidak ada kedudukan-kedudukan yang istimewa. JKK tak ikut. JKK sibuk nak mengurus. Ya, bukan JKK saja yang ikut. Jadi tuan-tuan, di sini teringat saya pada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa saya dah sebut di sini juga. Doa minta supaya miskin. Setuju kah? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, wa amitni miskinan, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyurni ma'a zumratil masakin, dan himpunkanlah aku nanti di akhirat bersama orang-orang miskin. Saya rasa tuan-tuan dah amin kalau baca doa itu. Amin. Dah, saya rasa itu doa yang dilupakan, jangan dibaca. Ya, tuan saya pun tak baca doa itu. Mau kita kongsi.
Ya. Tetapi di sini tuan-tuan dibincangkan orang yang pertama, orang yang awal-awal menerima dakwah Nabi di kalangan orang-orang miskin. Dan bila saya rujuk dalam beberapa buku sirah Nabawiyah, ramai ahli syurga pun di kalangan orang-orang miskin. Sebab tak banyak di waktu di mahkamah akhirat nanti tak banyak soal. Sebab miskin dia. Ada harta. Yang kita ni yang banyak betul ni. Yang kita berjalan tak sempat nak settle, tak sempat nak clear. Sekarang ini tuan-tuan, walaupun diulang tetapi masih juga berlaku. Contohlah kan, berlaku pergaduhan adik-beradik gara-gara tak puas hati pengagihan harta pusaka. Banyak, betul tak? Banyak berlaku kes-kes. Kawan saya mengendalikan kes di mahkamah Kota Baru. Dia cerita, banyak bergaduh. Mamak jadi mangsa. Mamak jadi mangsa tak dipeduli. Sebab apa? Anak-anak ni tak puas hati. Jadi tuan-tuan, fikir-fikirkan mana yang terbaik untuk kita. Jadi dibahas juga di sini tuan-tuan. Panjang lebar ni dia ada perbincangan salah faham terhadap doa Nabi. Di antara sekian banyak doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada yang diajarkan kepada umatnya seperti doa di bawah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam golongan orang-orang yang miskin. Sebutlah amin. Diam-diam. Sebab kita nak sepadankan ya, ramai ahli syurga di kalangan orang miskin, orang yang tidak punya harta. Pernah tuan-tuan Nabi SAW dia pergi ke rumah anak perempuan dia, Sayyidah Fatimah, dan dia tengok Fatimah ada pakai perhiasan daripada perak, bukan emas pun, perhiasan daripada perak, dan kunci rumah dia pun daripada perak. Lantas Rasulullah keluar terus dari rumah, dan anak tahu sudah kenapa bapa dia keluar tu. Sebab dia tak suka, kerana pada dia Aisyah Fatimah telah mempunyai harta. Itu tuan-tuan, bukan cincin, bukan perhiasan daripada emas pun, daripada perak saja. Dia punya anting-anting sama adalah disebut dalam buku sejarah Nabi, dan kunci rumah dia. Jadi bila dia keluar, dia Fatimah pun, ya abadi, wahai bapakku, aku sedekahkan semuanya untuk jihad pada jalan Allah, untuk disedekahkan masuk kepada tabung untuk perjuangan ke arah dakwah pada Islam. Jadi tuan-tuan, agak-agak lah kan, kita lah jauhnya kan, banding bainas samai wal ardh, langit dan bumi, betul tak? Bainas samai wal ardh. Jadi tuan-tuan, di sini bukanlah saya nak balik ni nak bagi tahu isteri jual semua barang kemas yang emas tu, perak. Sebab Nabi punya anak dia daripada perak pun disuruh jual, infak pada jalan Allah. Utsman bin Affan, orang-orang kaya, jutawan-jutawan pada zaman Nabi tuan-tuan, mereka menginfakkan 100 ekor unta, 100 ekor kuda, tak terkira, sehingga habis harta mereka. Semuanya diinfakkan, disedekahkan untuk jihad pada jalan Allah. Jadi tuan-tuan, fikirkan, kalau kita sebelum ini waktu datang, waktu tabung masjid, lama betul cari yang paling kecil kan. Pernah tak kita buka dompet? Tak, kita tak tengok, ambil tu. Saya rasa enggak. Kadang-kadang begini. Lama betul, ambil yang biru yang kecil tu. Jadi tuan-tuan, benda ni bila kita belajar sirah Nabi, kita tengok kepada, kita ukur dengan kita sekarang. Macam mana apa yang kita buat, jauhnya dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah ingat ke doa tadi? Allahumma ahyini miskinan, aminlah, wa amitni miskinan, wahsyurni fi zumratil masakin. Okey. Sebagai
Kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir, kaum budak dan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan. Okey, cerita tadi juga tuan-tuan, ada saya tertarik juga. Tengok Nabi SAW dengan anak perempuan dia, tuan-tuan. Tadi kisah kerana dia marah dengan Fatimah kerana ada sedikit harta disimpan di rumahnya. Dalam soal keadilan, tak boleh nak lawan. Memang Nabi ni idola dan contoh terbaik. Sebab Nabi sebut, "Lau kanat Fatimah saraqat laqata'tu yadaha." Sekiranya anak perempuan aku yang mencuri, sekiranya Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Aku tak kira kronik, bukan bilik kasih, bukan buah, bukan kira anak. Takut-takutlah supaya benda tu ada keadilan Islam, walaupun anak sendiri. Jadi benda itulah tuan-tuan, kita banyakkan doa, mudah-mudahan umarah ataupun pemimpin-pemimpin khususnya di negara kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lurus, ihdinas siratal mustaqim, lurus, berada di jalan yang lurus. Kalau tuan-tuan solat sini kemarin khutbah tajuk apa di sini? Apa tu? Oh, sempena tilawah ada di akhir kan disebut. Jadi kalau betul lah begitu, alhamdulillah. Jadi kita doa mudah-mudahan umarah dengan ulama ini seganding yang boleh menjadikan kita rakyat bawahan pun merasai apa tu keberkatan, barakah yang akan Allah Taala campurkan insya-Allah. Beberapa ibrah sikit lagi. Pengajaran di sebalik dakwah Nabi secara sirriyah, tidak diragukan lagi bahawa kerahsiaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun bukan kerana khawatir Nabi terhadap dirinya. Nabi bukan takut dia diancam, tidak. Sebab ketika beliau dibebani dakwah dan diturunkan kepadanya firman Allah, "Ya ayyuhal muddaththir," wahai orang-orang yang berselimut, "qum fa'anzir," bangunlah dan berikanlah peringatan, "wa rabbaka fakabbir," dan kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu perbesarkan, "wa thiyabaka fatahhir," dan pakaian hendaklah kamu sucikan, "warrasa fahjur," ila akhir ayat. Beliau sedar bahawa dirinya adalah utusan Allah kepada manusia. Kerana itu beliau yakin bahawa Tuhan yang mengutus dan membebaninya dengan tugas dakwah mampu melindungi dan menjaganya dari gangguan manusia. Kalau Allah memerintahkan agar melakukan dakwah secara terang-terangan sejak hari pertama, nescaya Rasulullah tidak akan mengundur, maksudnya tidak akan tolak. Tetapi di sana Allah Ta'ala dengan ilham dengan Allah Ta'ala yang menggerakkan. "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi ini segala tindak tanduknya dipandu, dia direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Nescaya Rasulullah tidak akan mengundurkan sedikit pun, sekalipun harus berdepan dengan risiko kematian. Ya, tuan-tuan ingatlah ketika mana Abu Jahal datang atau pemimpin-pemimpin Quraisy datang menawarkan kepada Nabi bermacam-macam habuan untuk supaya Nabi henti, stop daripada menyampaikan ajaran Islam. Apa Nabi jawab, tuan-tuan? "Law wada'a asy-syamsa fi yamini wal qamar fi yasari." Sekiranya kamu nak letak matahari di tangan kanan, ada lagu kan? Nyanyi kan? Apa tu? Ada lagu tu sedap tu kan? Tapi bukan matahari, apa lagu? Bulan kan? "Law wada'a asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari." Sekiranya kamu nak letakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, "Ala an atruka hadzal amr," untuk aku tinggal seruan dakwah Islam, nescaya la atruk illa an amut, nescaya aku sekali-kali tidak akan tinggal melainkan aku mati pada jalan Allah. Jadi tuan-tuan, itulah ketegasan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia gentar, tetapi di sana dalam soal dakwah mesti ada strategi. Tak ada strategi, lingkup kita ISA terus. Bahaya. Mesti ada strategi.
Yang penting dakwah kita nak mengajak orang kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan wawasan kita semua wawasan akhirat, bukan hanya 20-20. Betul tak? Wawasan kita tidak terhenti setakat itu, tetapi wawasan akhirat yang kita dambakan. Jadi tugas al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar terpundak ataupun terletak di atas kita semua. Tetapi Allah memberikan ilham kepada Nabi, dan ilham semacam wahyu kepadanya agar memulai dakwah di peringkat awal dengan rahsia dan tersembunyi, dan agar tidak menyampaikan kecuali kepada orang yang telah diyakini akan menerimanya. Kalau yang belum pasti, yang macam kumpulan-kumpulan munafik, geng-geng, golongan-golongan atas pagar, nah ini bahaya. Golongan atas pagar ni bila-bila masa dia akan cenderung ataupun dia akan balik kepada satu kumpulan lagi. Dan inilah tuan-tuan yang Allah Ta'ala sebut dengan tegas, dengan amaran keras, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya puak-puak munafik ni aku sedia bilik VIP ataupun neraka yang paling bawah, fi darkil asfal, di tingkat yang paling bawah dalam neraka, fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira, dan tiadalah bagi mereka penolong. Ya. Okey. Dan agar tidak menyampaikan kecuali kepada orang yang diyakini akan menerimanya, yakni ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ini dimaksudkan kepada sebagai pelajaran dan bimbingan kepada para dai sesudahnya agar melakukan perencanaan secara cermat dan mempersiapkan sarana yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan dakwah. Tetapi hal ini tidak boleh mengurangi rasa tawakal kepada Allah semata-mata, dan tidak boleh dianggap sebagai faktor yang paling utama dalam menentukannya, sebab hal ini akan merosakkan prinsip keimanan kepada Allah di samping bertentang tabiat dakwah kepada Islam. Okey. Al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bi nizam. Ini pun dah banyak kali kita sebut. Kebenaran, kita nak bawa ini satu ajaran yang betul, satu ajaran yang selaras, selari dengan kehendak Islam. Tetapi cara kita tak betul. Bila nizam, tanpa perancangan, tanpa strategi yang betul, tidak ikut kaedah, yaghlibul batil bi nizam, akan dikalahkan, akan penipuan, akan kebatilan, akan benda yang tak baik, tetapi dibuat secara terancam. Ini jelas kepada apa yang dilakukan oleh Yahudi laknatullah, puak-puak Syiah, puak-puak mereka-mereka yang anti dengan ajaran Islam. Mereka melakukan strategi, menyusun strategi yang halus, strategi yang mantap untuk menghancurkan Islam. Al-haqqu bila nizam. Kita ni kita nak buat benda baik sudah, tetapi tidak ikut kaedah, tidak ikut cara, ataupun kita ni panggil apa ya? Mulut laser. Tak ikut kaedah lah, maksudnya kita tanpa perancangan yang baik akan ditewaskan, akan dikalahkan. Benda yang batil tetapi dibuat dengan cara yang tersusun. Dari sini dapat diketahui bahawa uslubud da'wah, cara ataupun kaedah dalam menyampaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan siasat syar'iyyah, politik syar'iyyah darinya sebagai imam, bukan termasuk tugas-tugas tabligh dari Allah sebagai nabi. Ini sebagai imam atau pemimpin. Berdasarkan hal itu, maka para pimpinan dakwah pada setiap masa boleh menggunakan, ini satu saya tak faham ni, boleh tolong tak? Keluwesan ni apa? Tu Cik Kamarudin, keluwesan tu apa? Haji tahu kot? Haji apa? Keluwesan tu apa? Bantuan tulis keluwesan. Ini orang Bugis ni. Tahu? Sempat saya nak tengok translate Google.
Berdasarkan hal itu, maka para pimpinan dakwah Islam pada setiap masa boleh menggunakan. Tak ada bantuan ke saya sendiri. Tak tahu. Keluas, cuba kita abaikan kata itu. Menggunakan dalam cara strategi, dalam cara berdakwah dari segi sirriyah dan jahriyah. Strategi kah? Cara. Sirriyah maksudnya secara sembunyi-sembunyi, jahriyah secara terang-terangan. Atau kelemah lembutan dan kekuatan sesuai dengan tuntutan keadaan dan situasi masa di mana mereka hidup, yakni yang ditentukan oleh syariat Islam berdasarkan realiti sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan 4 tahap yang telah disebutkan, selama tetap mempertimbangkan maslahah kaum muslimin dan dakwah Islamiyah pada setiap kebijaksanaan yang diambil. Oleh kerana itu, jumhur fuqaha sepakat jika jumlah kaum muslimin sedikit ataupun lemah kedudukan mereka sehingga diduga keras mereka akan dibunuh oleh para musuh tanpa kesalahan apapun. Bila para musuh itu telah bersepakat akan membunuh mereka, maka dalam keadaan seperti ini harus didahulukan maslahah menjaga atau menyelamatkan jiwa, kerana maslahah menjaga agama dalam situasi seperti ini belum dapat dipastikan. Jadi dalam kaedah fiqhiyah banyak dia sebut apa tu? Darul mafsadah, darul masalih. Kita menolak apa tu? Kerosakan mafsadah. Dengan kata lain, mesti ada strategi. Mesti ramaikan dulu anggota kita. Kalau kita sikit, terus kita keluar dengan cara jahri, dengan cara yang terang-terangan, confirm. Dia itu musuh akan, okey, kita kasih apa tu, kasih clear. Tak, apa tu, belum ramai. Habis, tamatkan riwayat. Tapi benda ni tuan-tuan, dalam kisah hijrah Nabi pun banyak benda-benda yang memerlukan kita berfikir. Allah Ta'ala, dia yang melantik Nabi untuk menyampaikan dakwah ataupun ajaran Islam. Tentu sekali dia akan jaga. Cuma kadang-kadang kita ni cepat sangat nak rasa putus asa apabila kita dibebani ataupun kita telah dikenakan dengan musibah, dicuba dengan macam-macam musibah, ya, macam disebut wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Ada mereka diuji dengan kelaparan, ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat. Kekurangan harta, kepening rasa tak tenteram jiwa raga, dan kekurangan buah-buah di kebun. Wa basyiris sabirin, dan berita gembiralah pada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah, yang mana mereka apabila ditimpakan sebarang musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka berkata, inna lillahi, sesungguhnya kita dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan dikembalikan kepada Allah. Jangan tunggu mati baru dapat terwujud. Ya, apabila kita dengar waktu ya kawan-kawan ataupun keluarga ke siapa-siapa yang ditimpa musibah, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un untuk nak menyedarkan kita juga. Kita kembali pada asal. Oh, kita kenal siapa diri kita. Sesungguhnya kita ini dari dia dan kepada dia kita akan dikembalikan. Okey. Itu untuk penutuplah. Jadi Nabi menggunakan strategi dakwah dia sirriyah dalam tempoh 3 tahun untuk nak meramaikan itu anggota ataupun orang-orang yang mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup setakat dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang, apa yang lemah, apa yang silap, itu daripada kelemahan diri saya. Dan insya-Allah pertemuan kita sekali lagi, dan kita akan stop untuk pesta ibadah di bulan Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la man yataba'na shaqiyyan wa la mahrudan wa la mahruman. اللهم اشرح لنا صدورنا وحسن اخلاقنا ويسر لنا امورنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, besok subuh besok kan perpisahan dengan Ustaz Zaid. Seorang-seorang tenaga berkuliah pada Al-Kausar dapat balik ke Sembilan tu. Oh, maghrib besok. Oh, besok malam. Terakhir kuliah maghrib bersama Ustaz Zaid.